Assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel guys. Alright, kali ni aku nak berkongsi dengan korang kisah yang macam mana sebelum ni yang aku tak dapat habiskan. Kalau korang yang belum tengok video tu, korang boleh tengok aku terkena gangguan sewaktu aku nak cerita yang kisah ni. Pada malam ni, apa yang aku nak kongsi adalah berkenaan dengan gangguan sewaktu dua sahabat aku pergi melakukan industrial training di Pulau Langkawi. So tanpa lengah masa, aku harap malam ni aku dapat habiskan cerita ni untuk korang. Let's go guys. Malam Anchor. Kalau aku sebut pasal industrial training sewaktu study dulu, aku rasa memang korang boleh relate. Yang mana masih lagi study, aku rasa korang memang tahulah apa itu industrial training. Macam dekat college aku ambil course culinary arts bersama dua lagi sahabat aku bernama Danish dan juga Afiq. So pada tahun 2010 tu, kita orang kena pergi industrial training selama 3 bulan. Dan kita orang boleh pilih lah location mana yang kita orang nak. Tapi sama ada dapat tak dapat tu, itu bergantung kepada pihak hotel lah nak ambil kita orang jadi training ke tak. Nak jadi yang cerita, aku terpisah dengan dua sahabat aku ni kerana aku dapat hotel, dapat placement aku dekat area Kuala Lumpur. Manakala Afiq dan Danish ni, diorang dapat hotel di area Pantai Cenang guys. Pantai Cenang macam yang korang tahu dekat Pulau Langkawi, agak famous tarikan pelancong. Dan hotel ni betul-betul kat tepi pantai. So kalau korang tahu lah, memang famous gila hotel ni. Jadi pada masa tu, si Afiq dan Danish ni pun teruslah bergerak ke Pulau Langkawi macam biasa. Diorang pun sampai dekat hotel yang diorang dapat tu. Diorang diperkenalkan oleh seorang senior ataupun pekerja lama lah, yang dipanggil Abang Jo. Abang Jo ni, Danish cakap dah kerja dekat hotel tu selama 17 tahun. Jadi Abang Jo ni lah yang akan handle diorang, kerja apa yang nak kena buat, dekat mana apa semua. Dan pertama sekali Abang Jo ni bawa diorang pergi ke hostel ataupun asrama penginapan pekerja, yang jarak dia daripada hotel tu sejauh 15 minit lah kalau jalan kaki. So Danish cakap untuk pergi ke hostel tu, kau kena lalu tepi pantai dan ada kawasan hutan sikit. Dan apabila sampai saja di hostel tu mempunyai 2 tingkat, di mana tingkat bawah untuk pekerja lelaki dan tingkat atas untuk pekerja perempuan. Jadi Danish cakap agak selesa lah. Lagi-lagi pula bilik memang menempatkan 4 orang je satu bilik, dan bilik tu agak luas. Semuanya nampak perfect. Semuanya nampak okey, puas hati ya kan. Especially dapat dekat area Langkawi, boleh bercuti sambil bekerja. Memang best lah. Jadi apabila dah sampai hostel tu, diorang dah letak barang apa semua. So esok diorang akan start training diorang selama 3 bulan. Apabila diorang start je training, diorang berkenalan dah dengan staff-staff lama yang dah kerja kat situ. So Danish dengan Afiq ni cakap adalah time lepak tu diorang berkongsi cerita apa sejarah di sebalik hotel ni. Sepanjang cerita tu ada juga salah seorang pekerja yang berkongsikan pengalaman seram yang pernah terjadi kepada staff-staff hotel tu, di mana kerap kali pukul 2-3 pagi ada staf hotel yang mengatakan diorang akan nampak kelibat seorang perempuan tengah menyanyi di tepi pantai. So itu cerita-cerita seram yang pekerja hotel bagi tahulah. Dan ada juga yang nampak pukul 2-3 pagi kak, ada budak-budak kecil berlari-lari di tepi pantai. Dan kawasan pantai berdekatan hotel diorang ni memang gelap guys. So tak logik untuk budak kecil bermain dekat tepi pantai sebab memang gelap gila. So apabila Danish dengar, Afiq pun dengar kisah pengalaman pekerja. Tapi itu adalah orang cakap lumrah lah. Kalau kita pendatang baru, macam masuk asrama lah, engkau akan dengar macam-macam kisah misteri yang kau tak tahu betul ke tak ke. Maybe hanya untuk menakut-nakutkan kau. So diorang just let it off lah, lantak lah, tak kisah sangat kan. Sampailah Danish dan Afiq terkena sendiri kejadian misteri yang diorang tak dapat lupakan guys. Ada satu hari ni, Danish cakap dia terpaksa bekerja di bahagian banquet. Dia ditugaskan untuk handle banquet di mana esoknya ada event. So dia terpaksa kerja long hours. Dan macam yang korang tahu, apabila kerja dalam bidang F&B ni, memang dia bukan macam kerja-kerja biasa guys. Kau kena standby untuk kerja dalam tempoh masa yang lama.
Tak semestinya engkau balik pukul 1, setiap hari kau akan balik pukul 1. Especially kalau kau kena handle banquet, kau kena set up table, kena handle event dekat hotel. Memang selalunya kau akan boleh sampai 3-4 pagi kau balik. Jadi ada satu hari ni, Danish terpaksa balik lambat sebab esoknya ada event, so dia nak kena set up apa semua dekat hotel tu supaya semuanya settle lah. Bila dia tengok jam, time tu dah pukul 3 pagi. Dan kebetulan kerja yang dia dapat ni, dia bukan satu shift dengan Afiq. Afiq dah lama dah balik ke hostel, so dia ditemani oleh Abang Jo. Jadi apabila dah habis time tu pukul 3 pagi, dia cakap dia dengan Abang Jo pun berjalan untuk balik ke hostel diorang dan melalui tepi pantai tu lah. Dan sepanjang diorang berjalan tu, dia berborak lah dengan Abang Jo apa semua kan, pasal event esok macam mana apa semua. Dan sepanjang diorang borak tu, Danish cakap dia tak boleh nak fokus apa yang Abang Jo cakap kerana dia terdengar, selain daripada suara Abang Jo, dia terdengar suara seorang perempuan tengah menyanyi. Dan sepanjang perjalanan tu, Abang Jo sebelah dia cakap beberapa kali dia cubalah memerhatikan keadaan sekeliling, ada tak perempuan ataupun daripada mana datang suara ni. Tetapi dia tak dapat nak tengok seorang pun dekat tepi pantai tu guys. Dan dia tengok kepada Abang Jo. Abang Jo ni macam, dia tak tahulah Abang Jo ni dengar ke apa yang dia dengar ataupun tak, sebab Abang Jo ni relax je, buat tak tahu je kan. Jadi apabila dah nak sampai dekat hostel diorang, depan hostel diorang, Danish ni cakap ada court badminton. Dan dekat situ memang terang lah, untuk lepak ke untuk apa memang sedap lah. Dah pukul 3 pagi, Danish pun dah penat. Jadi dia pun decide untuk masuk ke bilik dia. Tetapi tiba-tiba Abang Jo ajak Danish ni teman dia hisap rokok yang di luar kebiasaan. Dah pukul 3 pagi, aku nak tidur, esok ada event. Tiba-tiba Abang Jo ajak dia hisap rokok. Tetapi yelah, susah lah nak tolak kan. Lagi-lagi Abang Jo tu yang layan dia orang elok apa semua. So Danish pun decide okey lah teman. So time Danish teman Abang Jo ni hisap rokok dekat court badminton tu, Abang Jo tiba-tiba menegur Danish. Abang Jo cakap, Danish, kau tahu tak kenapa abang ajak kau teman abang hisap rokok dekat sini? Dan Danish pun cakap, tak tahu Abang Jo. Abang Jo cakap, kalau aku bagi tahu kau satu perkara ni, aku nak kau relax dan jangan takut. Dan apabila Danish dengar apa yang Abang Jo cakap, dia tiba-tiba rasa semacam, dia rasa pelik gila time tu. So dia cakap lah dekat Abang Jo, kenapa Abang Jo? Kenapa Abang Jo cakap macam tu? Abang Jo ni cakap, okey Danish, kau tengok abang hisap rokok kan? Okey, kau tengok abang hisap rokok. Okey, setiap kali abang hembus asap rokok ni, abang nak kau ikut ke mana arah asap ni pergi. Tetapi abang nak kau buat ni dengan perlahan-lahan dan tolong jangan takut, sebab ini adalah perkara biasa. Abang just nak bagi tahu kau apa yang kau patut buat kalau kena macam ni. So apabila Danish dengar arahan Abang Jo tu, Danish pun menganggukkan kepala. Dalam takut, dia still akan ikut apa arahan Abang Jo sebab dia percaya kepada Abang Jo ni. Jadi apabila setiap kali Abang Jo hisap rokok, Abang Jo menghembuskan asap rokok tu, dan asap rokok tu naik ke atas, menghala ke atas. Jadi Danish pun dengan perlahan-lahan dia pun mengikut arahan seperti Abang Jo suruh. Dia pun ikut arah asap rokok tu pergi. Dan sebaik sahaja dia mendongak ke atas mengikut arah asap rokok tu, dia nampak satu lembaga hitam yang tengah betul-betul bertenggek di salah satu dahan dekat atas kepala dia. Dan makhluk tu, dan Danish cakap makhluk hitam yang dia nampak tu, mulut dia tengah ternganga luas, umpama tengah menelan asap rokok yang dihembuskan oleh Abang Jo betul-betul ke atas kepala dia. Jadi apabila Danish nampak makhluk tu, Danish terkaku. Dan Abang Jo tahu dah yang Danish teramat takut pada masa tu. Jadi Abang Jo terus pegang leher Danish dan tolak kepala dia ke bawah supaya Danish dah tak tengok dah. Dan Abang Jo pun membisikkan sesuatu kepada Danish. Abang Jo cakap, sebab itulah abang ajak kau hisap rokok, sebab abang tak nak makhluk ni ikut kau masuk bilik.
Dan abang tahu makhluk ni dah ikut kita sejak kita keluar berjalan daripada hotel tadi. Abang dah tahu. Dan Abang Jo suruh Danish membaca Ayatul Kursi dan berniat dalam hati supaya cakap kat benda tu, jangan ikut aku balik. Dan apabila dalam keadaan macam tu, Danish cakap time tu dia dah gigil sangat-sangat, dia dah takut sangat-sangat. Dan selepas sebaik saja Abang Jo habis saja isap rokok, Abang Jo pun terus mengajak Danish. Abang Jo hantar Danish masuk ke dalam bilik dan Abang Jo cakap, kau basuh kaki dan terus tidur, jangan fikir apa-apa dah. Dan Alhamdulillah semuanya okey. Tetapi okey tak okey lah, selepas dia kejadian tu, Danish cakap dia terpaksa ambil MC. Walaupun dia tahu dia tengah buat training, tetapi selepas saja kejadian pada malam tu, Danish cakap dia demam hampir seminggu guys. Dan demam ni bukan biasa-biasa, sebab Danish ni badan dia agak berisi. Dia cakap itu adalah salah satu sebab kenapa badan dia susut, kerana kejadian yang dia alami pada malam tu bersama Abang Jo adalah satu pengalaman baru. Dan aku boleh cakap dia belajar something lah daripada Abang Jo. Walaupun apa yang Abang Jo buat tu agak menakutkan lah, terutama bagi seseorang yang tak pernah mengalami kejadian seperti itu. Kejadian kedua pula yang dialami oleh si Afiq berlaku sewaktu diorang baru sahaja, Afiq dan Danish ni baru sahaja habis kerja pada pukul 1 pagi. Dan apabila diorang sampai di hostel, diorang decide untuk pergi mandi sebab nak segarkan badan balik, dah berbau busuk apa semua sehari kerja kan. Lepas tu bila kau dah mandi, badan kau akan segar balik lah. Dan kebetulan pula malam tu si Afiq ni dapat panggilan daripada girlfriend dia dan ada sedikit pertengkaran berlaku lah. So Danish tengok si Afiq ni tengah bergaduh apa semua, dia pun decide untuk baring di atas katil dia. Lantak kau lah, nak gaduh ke apa, okey aku just nak rehat sebab aku dah penat gila. Dan apabila Afiq ni tengah on the phone bergaduh apa semua, si Danish ni perasan dekat atas kepala dia, okey, dalam bilik diorang ada tingkap, betul-betul dekat atas kepala si Danish ni. Dan tingkap ni menghadap ke belakang hostel. Dan belakang hostel tu, Danish cakap hutan je, memang tak ada tempat orang boleh berjalan pun belakang hostel tu. Tetapi apa yang pelik, Danish cakap dia dengar bunyi seakan-akan bunyi kaki tengah menyeret, tengah berjalan sambil seret tapak kaki. Ular pula tiba-tiba, contohlah tengah seret tapak kaki macam tu. Dan apabila si Danish ni dengar bunyi tapak kaki tu, dia decide untuk menjenguk ke luar tingkap. Tetapi naluri hati dia cakap better janganlah. Dan dia pun terus dia cakap tak apa lah, badan aku dah penat, aku dah tak larat dah nak layan dengan bunyi pelik ni, dengan si member si Afiq ni pula tengah bergaduh. Dia cakap tak apa, aku just nak rehat, aku nak lelapkan mata. So dalam dia melayan perasaan tu, Danish pun tertidur. Manakala Afiq ni pula, sebab dia tengok Danish dia dah tidur, dia tak nak mengganggu, dia terus berjalan keluar pergi ke court badminton yang macam mana aku bagi tahu korang tu. Dan dia sambung gaduh dekat situ. So apabila dia tengah on the phone bergaduh, lepas tu dah habis saja gaduh, jam pun dah menunjukkan pukul 2 lebih macam tu, si Afiq pun decide untuk masuk balik ke bilik untuk tidur. Dan sewaktu Afiq masuk ke dalam bilik, alangkah terkejutnya si Afiq apabila dia perasan ada kelibat seorang wanita, rupa bentuk seorang wanita yang duduk di luar tingkap sedang memerhatikan si Danish ni tidur di atas katil. Dan Afiq cakap perempuan ni hanya berdiri sahaja di luar tingkap tu. Dia tak nampak rupa, tetapi dia nampak rambut perempuan ni, dia bukan panjang tau, dia macam mengurai. Mengurai tu dia macam orang yang tak shampoo beberapa hari tu. Dia berserabut betul rambut dia, sedang tengok si Danish ni tidur. Jadi apabila Afiq nampak, Afiq terus pandang ke bawah sambil berjalan pergi ke katil dia. Afiq terus membaca surah yang dia tahu di dalam hati. Jadi Afiq pun baring umpama orang yang baru lepas jadi alim, dengan senyap-senyap terus tidur, tutup mata tidur. Tidur keras, buat keras, lantak, alif bata. Dia baca je apa yang dia tahu sampailah dia tertidur.
So keesokan harinya, sewaktu di tempat kerja, Afiq ni pun bagi tahulah apa yang dia nampak. Dan dia terkejut sebab Danish cakap sebelum tu dia dah dengar dah bunyi kaki tu, tapi sebabkan dia tengok kau, Afiq, tengah bergaduh dengan girlfriend kau, so aku pun tak sempat nak bagi tahu kau. So Afiq cakap, kalau lah kau bagi tahu aku yang kau dengar bunyi ada seretan tapak kaki tu, aku rasa aku memang join kau tidur, aku takkan bergaduh dengan girlfriend aku. So itu dah a bit kelakar lah, tetapi itu pengalaman yang Afiq dan Danish alami sewaktu diorang, sepanjang diorang bekerja dekat Pulau Langkawi itulah, aku boleh cakap. Pengalaman ni diorang tak dapat lupakan kerana walaupun ini adalah training ataupun kerja, dalam fun-fun tu ada juga pengalaman seram yang diorang alami sepanjang dekat Pulau Langkawi tu. Jadi nasihat aku adalah, apa pengajaran dalam cerita ni, tak kisahlah kau pergi ke mana, kerja ke, atau urusan kerja ke, atau urusan apa-apa saja, bercuti ke, kalau kita orang baru datang bertandang ke tempat orang, pertama sekali kita kena jaga adab kita, kita kena jaga mulut kita, dan especially tingkah laku kita. Kita kena respect tak kisah di mana saja kita berada, kerana hidup kita, kita tahu bukan kita hidup seorang diri, kita hidup bercampur dengan pelbagai jenis makhluk. Jadi aku harap kisah pada malam ni dapat memberi sedikit pengajaran kepada korang semua. Dan itu saja kisah pada malam ni, aku harap korang terhibur. Terima kasih for your support. I love you guys so much. Aku tak tahu macam mana nak cakap, tetapi apa yang aku boleh bagi tahu korang, Zaf channel ni takkan ada sampai level ni tanpa korang. Aku takkan mampu buat seorang. So thank you so much. Sampai kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang dalam Malam Anchor guys. Stay safe, stay healthy. Assalamualaikum. Malam